Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Nasrul Amin bin Muhammad Nizam. Nombor metrik D201910895777. Saya pelajar AT49 Ijazah Sarjana Muda Bahasa Arab semester 4. Nama subjek ini HIQ 3023 Kemahiran Al-Quran, dan saya daripada grup A. Dan nama pensyarah saya Prof Madya Dr. Abdul Muneh bin Ismail. Kumpulan sasaran kami menyasarkan golongan remaja, iaitu pelajar-pelajar sekolah menengah dan mahasiswa universiti yang masih belum menguasai bacaan yang betul dan bertajwid, dan mereka berada di peringkat muqaddam, dan mereka tidak belajar membaca Al-Quran secara berguru, bahkan mereka hanya mengikuti cara bacaan orang sekeliling tanpa mengetahui kaedah, cara dan hukum dalam bacaan Al-Quran sama ada betul atau salah. Baik, pendahuluan. Tajuk kemahiran Al-Quran ini terbahagi kepada 5 bahagian subtopik, iaitu pertama, definisi kemahiran Al-Quran, iaitu definisi Al-Quran, sebab turun Al-Quran, hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran. Yang kedua, pengenalan kemahiran Al-Quran, iaitu kandungan pelajaran dalam kemahiran Al-Quran, cara-cara nak mahir Al-Quran, dan hal-hal yang berkaitan dengan kemahiran Al-Quran. Yang ketiga, adab-adab guru Al-Quran, iaitu adab-adab sebagai seorang guru Al-Quran yang mengajar Al-Quran dan tips-tips menjadi guru Al-Quran yang cemerlang. Yang keempat, adab-adab pelajar Al-Quran, iaitu adab-adab guru dengan guru, adab-adab dengan masa, dengan kawan, dan adab-adab dengan Al-Quran. Yang terakhir sekali, adab-adab dan etika membaca Al-Quran, iaitu tata tertib dan etika dalam berinteraksi dengan Al-Quran dan ketika membaca Al-Quran, iaitu dan sebagainya. Kewajipan Al-Quran, kewajipan dalam penguasaan Al-Quran menjadi tanggungjawab kepada setiap individu Muslim. Dan mengajar Al-Quran merupakan salah satu daripada perkara penting dan semulia-mulia pekerjaan dalam Islam. Ini kerana mengajar merupakan asas yang membimbing seseorang untuk memperdalami ilmu agamanya dan hal ehwal yang berkaitan dengannya, termasuk membimbing orang lain dalam pembacaan Al-Quran. Oleh itu, terdapat adab-adab yang mesti dijaga oleh mereka yang mengajar Al-Quran dan orang yang mempelajari Al-Quran, agar apa yang diajar dan apa yang dipelajari mendapat keberkatan daripada Allah SWT dan dapat difahami. Baik, adab-adab guru Al-Quran. Yang pertama, mengajar dengan tujuan semata-mata kerana mendapat keredaan Allah SWT, sebagaimana firman-Nya, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Maksudnya, padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadah kepadanya, lagi tetap di atas tauhid. Surah Al-Bayyinah ayat kelima. Ini adalah tuntutan dalam membicarakan tentang iman, ilmu atau apa-apa saja. Hal ini menunjukkan apa-apa saja amalan dan pekerjaan dalam agama ini, perkara yang paling pokok dan paling asas ialah ikhlas, kerana ikhlas kepada Allah SWT. Sebagaimana hadis Nabi SAW daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya amalan itu dimulakan dengan niat. Baik. Adab yang kedua, berakhlak dengan akhlak yang baik sebagaimana dianjurkan oleh syarak, seperti murah hati, bermanis muka, lemah lembut, sabar dan sebagainya. Dan hendaklah menjauhkan diri daripada ketawa yang berlebihan, banyak bergurau, bersifat hasad, riak, sombong, menghina orang lain dan seumpama dengannya. Aisyah radhiyallahu anha menggambarkan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kana khuluquhul Quran." Sesungguhnya akhlaknya adalah Al-Quran. Riwayat Ahmad. Adab yang ketiga, sentiasa melakukan perkara-perkara yang disyariatkan, seperti membersihkan diri daripada kekotoran, memotong rambut atau bulu, seterusnya membisaikan janggut, menghilangkan bau-bau yang tidak disukai, tidak memakai pakaian yang tidak disukai oleh syarak. Dalam Al-Quran, Allah SWT telah mengakui bahawa kekasihnya Rasulullah SAW merupakan contoh teladan yang terbaik untuk diikuti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Surah Ahzab ayat ke-21. Maksudnya, demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah SAW itu contoh ikutan yang baik. Tips-tips menjadi guru Al-Quran yang cemerlang. Yang pertama, sentiasa mengambil peluang meningkatkan ilmu dalam bidang yang disyukuri, khasnya ilmu yang berkaitan agama. Para guru mesti berusaha memenuhi masa muda dan masa lapang dengan peningkatan ilmu. Ini kerana belajar pada usia muda dan ketika lapang
serta semasa jiwa masih kosong daripada perkara yang menyibukkan akan membuahkan kefahaman yang lebih cepat dan mendalam. Tips yang kedua, sentiasa berusaha meningkatkan amalan dan ibadah. Di samping menekankan peningkatan ilmu, guru juga mesti sentiasa memperhatikan amal ibadah dan berusaha mencapai amalan yang berkualiti dan ikhlas. Hal ini kerana selain dari memperoleh ilmu, meningkat kualiti amalan, dengan erti kata yang lain, amalan yang ikhlas dan terbaik itu juga adalah antara tujuan pendidikan. Guru perlu berusaha melakukan dan mempertingkatkan amal ibadah melebihi apa yang dilakukan oleh orang awam. Hal ini kerana sekiranya mereka tidak memberi perhatian terhadap amalan, maka masyarakat akan berpandang buruk terhadap guru itu sendiri. Masyarakat akan menganggap guru hanya mementingkan ilmu, bukan amalan. Bahkan lebih teruk lagi, mereka akan menganggap bahawa ilmu para guru itu tidak memberi manfaat kerana tidak membuahkan amalan ibadah serta akhlak yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fatmi Izwan bin Rusli, nombor kad matrik D202090968879 daripada kos SMP Tahfiz Qiraat dengan pendidikan SEM 1. Tajuk yang saya ingin disentuh di sini ialah pengenalan kemahiran Al-Quran. Kemahiran Al-Quran merupakan salah satu cabang di antara cabang-cabang ilmu yang terdapat di dalam Al-Quran. Perbahasan berkaitan ilmu kemahiran Al-Quran ini telah dibincangkan oleh ramai sarjana Islam dan ulama kontemporari maupun ulama salafus soleh. Beberapa ilmu tunjang yang terdapat padanya seperti ilmu tajwid, ilmu qiraat, ulum Quran, taranum dan sebagainya. Ulama merumuskan bahawa kemahiran Al-Quran itu sangat luas maksudnya dan juga merangkumi perkara-perkara, aspek-aspek berikut. Yang pertamanya ialah tilawah Al-Quran. Yang kedua, tahfiz. Yang ketiga, taranum. Yang keempat, ta'lim. Yang kelima, tafahum dan tafsir. Dan yang keenam adalah tatbiq. Yang pertama ialah tilawah Al-Quran. Menurut Syekh Yusuf Al-Qardawi, sebaik-baik zikir adalah membaca Al-Quran. Antara perkara tunjang utama di dalam membaca Al-Quran dengan tepat ialah seseorang itu dapat mempraktikkan ilmu tajwid di dalam bacaan mereka. Ilmu tajwid merupakan salah satu ilmu yang terdapat dalam kemahiran Al-Quran. Ia merupakan satu ilmu yang cukup penting kerana hukum bagi membaca Al-Quran secara bertajwid itu merupakan fardu ain kepada pembacanya. Dan antara ciri-ciri seseorang itu dapat menguasai tilawah Al-Quran dengan baik, seseorang itu dapat mengenali huruf-huruf Al-Quran. Seseorang itu dapat menyebut huruf-huruf Al-Quran dengan betul dan jelas, mengikut makhraj dan sifat-sifatnya. Dan yang ketiga, seseorang itu boleh membaca ayat-ayat Al-Quran dengan betul dan fasih, mengikut hukum tajwid. Seterusnya kita pergi kepada tahfiz. Tahfiz ialah proses untuk menghafaz ayat-ayat Al-Quran untuk amalan bacaan dalam solat dan wirid seharian maupun sepanjang hidup mereka. Kita pergi kepada taranum. Taranum bermaksud membaca Al-Quran dengan suara yang baik dan merdu serta dengan lagu yang sesuai mengikut ayat tersebut. Taranum juga diistilahkan sebagai satu ilmu atau kaedah seni suara yang dibunyikan menerusi nada, rentak dan irama yang sangat lunak, berdasarkan kepada kaedah tertentu untuk menambahkan keelokan seni bunyi sesuatu bacaan, khususnya bacaan Al-Quran. Sabda baginda Rasulullah SAW yang bermaksud, apa yang diizinkan Allah atas sesuatu itu ialah apa yang diizinkan kepada Nabi-Nya yang selalu mengelokkan lagu, yakni taranum bacaan Al-Quran. Kita pergi kepada ta'lim. Ta'lim boleh diertikan juga sebagai mengajar.
Maksudnya juga berusaha belajar sehingga boleh mengajar orang lain. Bukan sekadar belajar untuk diri sendiri tetapi belajar untuk boleh mengajar orang lain. Dengan cara ini, Al-Quran boleh berkembang dari satu masyarakat ke satu masyarakat dan dari satu generasi ke satu generasi. Ta'lim juga melibatkan adab-adab yang perlu ditekankan, sama ada adab murid dengan guru, adab guru dengan murid, adab membaca Al-Quran dan sebagainya. Yang kelima adalah tafahum dan tafsir. Sebelum seseorang itu menjadi ahli tafsir, seseorang itu perlulah menguasai pelbagai ilmu yang lain seperti penguasaan bahasa Arab yang tepat, memahami ulum Quran dengan baik, antaranya nuzul Al-Quran dan sebagainya. Antara ciri-ciri seseorang itu dapat menguasai ilmu tafahum dan tafsir ialah seseorang itu dapat mengetahui dan memahami maksud daripada ayat tersebut. Yang kedua, seseorang itu dapat mengambil pengajaran dan iktibar daripada peristiwa dalam kisah-kisah Al-Quran. Kita pergi kepada yang seterusnya, iaitu tatbiq. Tatbiq bermaksud menghayati dan merealisasikan ajaran Al-Quran dalam hidupnya dengan sepenuh hati dalam semua aspek kehidupan. Ini merupakan martabat yang tertinggi selepas mahir dalam bidang kemahiran Al-Quran. Antara ciri-ciri tatbiq ialah seseorang itu dapat mengamalkan suruhan dan menjauhi larangan yang terdapat pada Al-Quran. Yang kedua, seseorang itu dapat menghayati ajaran dan akhlak Al-Quran dalam setiap tindakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anis daripada Kumpulan 1. Berdasarkan tajuk yang telah kami pilih, saya memilih subtopik definisi kemahiran Al-Quran. Berdasarkan subtopik saya ini, saya telah mengupas beberapa perkara, iaitu tentang definisi Al-Quran itu sendiri, definisi kemahiran Al-Quran, beberapa aspek kemahiran Al-Quran, dan juga tips yang dapat saya kongsikan untuk mahir dalam Al-Quran. Yang pertama adalah definisi Al-Quran. Al-Quran berasal daripada perkataan qara'a yang membawa maksud sebagai baca, manakala dari segi istilah dia pula adalah kalamullah yang mengandungi mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan daripada Jibril alaihi salam secara beransur-ansur. Selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW, ia ditulis dalam satu mazhab dan dipindahkan kepada kita secara mutawatir. Membaca Al-Quran pula menjadikan ia sebagai satu ibadat dan kita memperoleh pahala dengan membacanya. Umum mengetahui bahawa Al-Quran merupakan mukjizat yang teragung dan mukjizat Nabi Muhammad SAW yang kekal sehingga hari kiamat dan dapat memberi syafaat kepada pembacanya. Okey, seterusnya adalah definisi kemahiran Al-Quran. Kemahiran Al-Quran merujuk kepada kepandaian dan kecekapan dalam bidang Al-Quran melalui aspek yang tertentu, misalnya bacaan, hafazan dan juga lain-lain. Menurut Uthman radhiyallahu anhu daripada Nabi SAW bersabda, orang yang paling baik di antara kamu adalah seseorang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Okey, aspek kemahiran Al-Quran ini saya mengambil dua, iaitu ulumul Quran dengan ilmu tajwid Al-Quran. Okey, ulumul Quran. Ulumul Quran merupakan satu cabang ilmu yang perlu dikuasai oleh seluruh umat Islam untuk memahami kandungan Al-Quran itu dengan lebih baik. Maksud ulumul Quran pula adalah ilmu yang membahaskan tentang aspek-aspek yang berkaitan dengan Al-Quran dari segi penurunan, pengumpulan, penulisan, pentafsiran, bahasa, nasakh dan mansukh, hukum mutasyabihat dan juga lain-lain. Seterusnya adalah aspek tajwid Al-Quran. Tajwid dari segi bahasa adalah memperelokkan sesuatu, manakala dari segi istilah pula, tajwid merupakan ilmu mengenai cara untuk membaca Al-Quran dengan elok dan sempurna berdasarkan hukum-hukum yang telah ditetapkan yang merangkumi makhraj dan sifat-sifat huruf. Antaranya adalah hukum nun mati dan tanwin, mim mati, hukum-hukum mad dan waqaf iftidak serta juga yang berkaitan.
Berdasarkan firman Allah dalam kitab suci Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warattilil Qur'ana tartila. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud dan bacalah Al-Quran itu dengan bertartil. Surah Muzammil ayat yang keempat. Berdasarkan ayat ini, kita ditekankan untuk membaca Al-Quran secara bertajwid dan bertartil. Okey, untuk formula dan tips kemahiran Al-Quran pada pandangan saya dapat membantu. Yang pertama sekali adalah berguru. Umum mengetahui bahawa kita hendaklah berguru untuk memperoleh sesuatu ilmu tersebut, dan perlu berguru pula dengan seseorang yang mahir dalam sesuatu bidang untuk mendapatkan ilmu yang tepat. Seterusnya adalah kongsi ilmu. Kongsi ilmu merupakan sesuatu perkara yang tidak asing lagi untuk kita memperingatkan diri kita kembali. Dan pada masa yang sama kita dapat berkongsi sesuatu ilmu tersebut dengan rakan yang lain ataupun sanak saudara. Yang seterusnya adalah menyertai mana-mana majlis ilmu yang berkaitan dengan bidang Al-Quran. Sebenarnya yang ini lebih kurang dengan yang berguru tadi. Tapi ia sebagai satu cabang untuk kita top up lagi ilmu kita mengenai bidang kemahiran Al-Quran. Yang keempat adalah mempraktikkan dalam kehidupan seharian. Mempraktikkan dalam kehidupan seharian ini mendapat dalam kata yang lain mengamalkannya. Ini lebih tepat lagi sebagai salah satu usaha untuk kita tidak lupa akan sesuatu ilmu itu dan memperoleh kebaikan daripadanya di dunia dan di akhirat. Kerana kebanyakan daripada umat Islam kini hanya memperoleh sesuatu ilmu, namun untuk mengamalkannya amatlah jauh sekali. Sekian daripada saya. Assalamualaikum dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Atini binti Tarmizi. Nombor metrik di 2011108763. Saya mengambil jurusan Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Kesusastraan Melayu dengan kepujian. Sekarang saya berada pada semester yang keempat. Jadi pada hari ini topik yang akan dibincangkan oleh saya adalah mengenai adab-adab seseorang pelajar itu menghafaz Al-Quran. Kita tahu bahawa pembelajaran Al-Quran ini adalah satu ibadah yang bermatlamat untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Jadi seseorang itu perlu mengetahui serta menerapkan adab-adab ketika menghafaz Al-Quran. Adab sebelum menghafaz Al-Quran. Yang pertama adalah seseorang pelajar itu perlu bertakwa kepada Allah SWT, mengikhlaskan niat, menjauhi riak dan sum'ah. Malah mereka seharusnya tidak mengharapkan segala pujian atau sebarang gelaran Al-Qari atau Al-Hafiz daripada seseorang manusia itu. Ini kerana para penghafaz Al-Quran perlu ingat bahawa mereka masih lagi memiliki kelemahan-kelemahan dalam menghafaz Al-Quran. Malah mereka perlu ketahui bahawa kelebihan dalam memiliki keinginan untuk mula menghafaz Al-Quran adalah datangnya daripada izin Allah SWT yang tidak semua akan dimiliki oleh semua manusia. Adab yang kedua adalah seseorang pelajar itu perlu memiliki kadar tumpuan yang tinggi terhadap Al-Quran. Ini kerana mereka perlu menjaga kesucian serta kemuliaan kitab Al-Quran dengan sebaik mungkin. Seorang sahabat Nabi ada berpesan, iaitu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, jangan kamu membaca Al-Quran itu dengan cepat sebagaimana membaca syair, dan jangan menghamburkannya seperti menghamburkan dakol, iaitu kurma yang buruk. Berhenti dan fahamilah keajaiban-keajaibannya. Kemudian jadikan hati-hati kamu tergerak dengannya. Janganlah keinginan seseorang daripada kamu hanya untuk menghabiskan bacaan surah tersebut. Ini menunjukkan bahawa dengan memberi tumpuan yang tinggi terhadap menghafaz Al-Quran, ia dapat menanamkan sifat istiqamah dan iltizam yang tinggi dalam diri seseorang. Oleh itu, mereka akan mula mengagung-agungkan Al-Quran sebagai sebuah kitab suci yang memberi peringatan serta memberi panduan kepada diri seseorang. Adab ketika menghafaz Al-Quran. Yang pertama, pelajar perlu bersiap sedia untuk menghadapi sebarang kesulitan, kesusahan serta cabaran yang akan dialami oleh mereka sendiri. Antaranya seperti cabaran menghafaz Al-Quran, cabaran persekitaran rumah, cabaran gadget serta cabaran rakan sebaya.
Pernyataan ini disokong oleh kajian yang telah dilakukan dalam kalangan pelajar tahfiz, di mana mereka berpendapat bahawa cabaran gadget juga merupakan antara faktor yang menghalang mereka untuk terus menghafaz Al-Quran, di mana pelajar-pelajar ini mendapat dengan kehadiran gadget tersebut seperti telefon, laptop, televisyen dan sebagainya itu dapat melalaikan mereka. Oleh itu, para penghafaz Al-Quran perlulah sentiasa memohon pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar memudahkan urusan mereka dalam usaha menghafaz Al-Quran. Yang kedua adalah pelajar digalakkan untuk sentiasa bergaul serta berdamping dengan para penghafaz Al-Quran. Ini kerana ia akan memberi banyak kelebihan yang akan diperoleh oleh pelajar-pelajar yang baru sahaja ingin menjinakkan diri dalam menghafaz Al-Quran. Secara tidak langsung, ia mampu meningkatkan motivasi serta kesungguhan pelajar dalam menghafaz Al-Quran. Penghafaz baru ini juga dapat memperbaiki mutu hafazan mereka. Secara tidak langsung, bacaan Al-Quran pelajar tersebut dapat dibetulkan. Adab selepas menghafaz Al-Quran. Yang pertama, para pelajar dinasihatkan untuk memperbanyakkan melakukan solat-solat sunat. Hal ini kerana mereka dapat mempraktikkan bacaan ayat-ayat Al-Quran yang telah dihafaz sebelum ini. Secara tidak langsung, ia akan membantu para pelajar itu untuk tidak lupa akan bacaannya yang telah dihafal sebelum ini. Pada dasarnya, apabila seseorang itu membaca ayat yang telah dihafal, ia akan meningkatkan kadar tumpuan yang tinggi dalam menunaikan solat, serta seseorang itu dapat mengetepikan perkara-perkara yang tidak diingini terlintas dalam fikiran ketika menunaikan solat. Yang kedua, tidak mengabaikan waktu yang terluang. Walaupun setelah seseorang itu berjaya menghafaz Al-Quran, para pelajar dinasihatkan sedaya mungkin perlu juga untuk memperuntukkan waktu yang khusus bagi mempraktikkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Ini kerana walaupun mereka telah berjaya menghafaz Al-Quran dengan baik, tindakan memperuntukkan waktu untuk terus membaca ayat Al-Quran itu membolehkan mereka untuk mencintai kalimah-kalimah Allah Subhanahu Wa Taala. Saya juga ingin membincangkan mengenai formula mudah bagi seseorang pelajar itu menghafaz Al-Quran. Yang pertama, pelajar itu terlebih dahulu perlu memastikan bahawa Al-Quran yang ingin digunakan untuk menghafaz tidak memiliki kesalahan dari segi tajwid sama ada dari aspek baris maupun huruf yang ditulis. Ini kerana bagi mengelakkan mereka menghafaz ayat-ayat Al-Quran yang salah. Ini dibimbangi akan mengubah makna sebenar yang ingin disampaikan oleh ayat Al-Quran tersebut. Yang kedua, para pelajar disarankan untuk membahagikan setiap muka surah ayat Al-Quran tersebut kepada 2 atau 3 bahagian. Pembahagian ini bergantung mengikut keselesaan seseorang. Umumnya, kita ketahui pada satu muka Al-Quran itu terdiri daripada 15 baris ayat suci Al-Quran. Pembahagian ini merupakan satu langkah yang bijak untuk dilaksanakan bagi mengelakkan seseorang pelajar yang ingin menghafaz Al-Quran itu merasa sukar serta mudah untuk berputus asa. Yang ketiga, iaitu yang merupakan langkah yang terakhir, iaitu para pelajar perlu menghafal setiap muka ayat Al-Quran yang telah dibahagikan itu dihafal secara bahagian demi bahagian disertai oleh guru yang mahir. Ini kerana akan memudahkan pelajar tersebut untuk mahir pada satu-satu bahagian dan bukanlah penghafalan yang dilakukan bertujuan untuk terus menghafal satu surah dalam satu hari. Kaedah tersebut akan menyebabkan pelajar rasa terus beban, malah akan mengundang kepada tekanan dalam diri mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Afzan bin Azman, memegang kad matrik D2019 10895666 dan sekarang saya berada di semester 4 mengambil kos Ijazah Sarjana Muda Bahasa Arab dengan Pendidikan. So, hari ini saya akan ceritakan tentang adab-adab membaca Al-Quran, di mana kita tahu Al-Quran sebuah kalamullah yang suci dan mempunyai kemuliaan yang tersendiri. Oleh itu, kita perlulah mengamalkan beberapa adab dan etika semasa pembacaannya. So, ayo kita mula. InsyaAllah untuk video yang kedua ini, saya akan membahagikan video ini kepada 3, iaitu
Saya akan menceritakan tentang adab-adab sebelum baca Al-Quran, adab-adab semasa baca Al-Quran dan adab-adab selepas membaca Al-Quran. So, jom. Okay, untuk adab-adab sebelum baca Quran, yang pertama niat yang ikhlas. Seseorang membaca itu perlulah membetulkan niatnya terlebih dahulu. Janganlah gunakan bacaan Al-Quran ini untuk menunjuk-nunjuk dan riak akan ibadah yang dilakukan. Akan tetapi perlulah niat yang membaca itu adalah ikhlas kerana Allah Ta'ala dan mengharapkan balasannya sahaja. Yang kedua, berada dalam keadaan suci, di mana suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Sekiranya hadas kecil dapat pada najis, perlulah bersihkan diri dahulu, dan kepada hadas besar perlulah mandi wajib terlebih dahulu sebelum membaca Al-Quran. Dan yang ketiga, dalam posisi duduk ini lebih afdal lah, walaupun terdapat hadis saja mengatakan membaca Al-Quran dalam keadaan baring mengiring tu boleh, tetapi ikut keadaan. Tapi yang paling afdal ialah duduk. Yang keempat, digalakkan untuk membaca Quran tu menghadap kiblat, kerana itulah kiblat bagi umat Islam. Dan yang kelima, berwuduk terlebih dahulu. Hal ini untuk menjamin kebersihan diri itu sendiri, supaya bersih daripada segala najis sebelum baca Al-Quran. Dan yang terakhir, didahului dengan isti'azah, iaitu isti'azah yang masyhur yang kita pernah dengar ialah a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Hal ini bertepatan dengan firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, iaitu فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Maka apabila engkau baca Al-Quran, maka hendaklah engkau terlebih dahulu memohon perlindungan kepada Allah dari hasutan syaitan yang derajam. Surah An-Nahl ayat 98. Okay, untuk yang kedua ni ialah adab semasa membaca Al-Quran. Semasa ya. So, pertama ialah membaca dengan khusyuk dan memahami makna. Membaca dengan khusyuk maknanya memberi perhatian ataupun fokus sepenuhnya ketika membaca dan memahami makna. Bagi mereka yang belum lancar bacaan adalah lebih digalakkan untuk melancarkan bacaan dulu. Dan bagi mereka yang dah lancar, memahami makna tu adalah satu tuntutan juga dalam pembacaan Al-Quran, di mana firman Allah Ta'ala, Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkaru ulul albab. Al-Quran sebuah kitab yang kami turunkan kepada kita, dan kitab itu banyak faedah-faedah di dalamnya. Kemudian perlulah kamu memahami maknanya, iaitu liyadabbaru, memahami ayat, dan liyatadhakkaru ulul albab. So itu yang pertama. Yang kedua, perlulah kita mengulang-ulang ayat tertentu. Mungkin dalam Al-Quran terdapat banyak doa-doa yang kita boleh amal. So kita bolehlah mengulang bacaan dengan ayat-ayat tertentu. Yang ketiga, membaca dengan tartil. Tartil ni ialah ikut turutan. Maknanya kita mulakan dengan Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, dan seterusnya sampai surah terakhir, surah An-Nas. Yang keempat, membaca dengan nada yang bersesuaian. Hal ini kerana kita nak pastikan supaya kita tak lari pada niat lah. Kadang-kadang ada setengah jamaah tu membaca sampai mengganggu jemaah yang lain. So dia perlu bersesuaian dengan keadaan di mana dia tengah berada. So ikut keadaan itu, kalau perlu kuat, dan kalau perlu slow, bacaan ni kena perlu slow. Dan terakhir ialah memelihara hukum-hukum tajwid. So hukum-hukum tajwid dari segi idghamnya, ifat kikinya, idhal kinya, mat aslinya perlulah dijaga. Walaupun seseorang itu membaca hadar ataupun laju, setiap hukum-hukum itu perlulah yakin, dan perlulah pembaca itu menzahirkan setiap hukum-hukum yang ingin dibaca. Itu salah satu adab lah semasa membaca Al-Quran. Dan yang terakhir dan yang ketiga, iaitu adab selepas membaca Al-Quran. Ulama bersepakat bahawa baca Al-Quran itu, selepas baca Al-Quran itu adalah digalakkan untuk membaca doa khatam Al-Quran, di mana doa ini terdapat pada hujung-hujung muka surat Al-Quran itu sendiri, yang kita pernah baca selalu, Allahumma rahamna bil Quran, hingga akhir ayat. So benda ni amat digalakkan oleh para ulama. Dan yang terakhir, meletakkan Al-Quran di tempat yang mulia dan terpelihara. Maknanya letak Al-Quran tu di tempat yang bersih, yang lebih tinggi daripada langkahan kaki orang. So supaya tidaklah orang langkah-langkah Al-Quran, tidaklah orang menerusi Al-Quran itu sendiri. So itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Baik, kesimpulannya ialah ibu bapa merupakan sebahagian daripada anggota masyarakat yang memainkan peranan penting
untuk membimbing anak-anak dengan pendidikan Al-Quran supaya dapat menguasai Al-Quran dan mengamalkannya serta menghayati Al-Quran dalam kehidupan seharian. Inilah antara bukti keimanan dan kecintaan umat Islam terhadap Al-Quran sebagai kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada mempelajarinya serta memahami isinya, menjaga adab-adab mengajar juga adalah sebahagian dari etika mengagung dan memuliakan Al-Quran. Sesungguhnya mengajarkan Al-Quran adalah pekerjaan mulia yang menjanjikan pahala yang berterusan. Bertitik tolak daripada amalan pekerjaan mulia pengajar Al-Quran inilah yang akan melahirkan generasi muda yang cintakan Al-Quran dan berakhlak dengan Al-Quran dalam seluruh kehidupan mereka. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.